Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia. Jadi, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tadi, tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baiklah, untuk kisah yang pertama ni, saya nak ceritakan tentang cerita berkenaan dengan jalan Gua Tempurung. Siapa pernah lalu ataupun siapa yang selalu lalu dekat sini? Mungkin anda boleh komen, boleh ceritakan pengalaman anda. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya teruskan cerita dia. Jadi, hari tu saya balik tau. Bukan hari Minggu nak balik ke kampung lah. Jadi jalan waktu tu memang sangat-sangat lengang lah. Tak ada kereta, kurang lah kereta waktu tu. Jadi saya pun ambil keputusan untuk balik pada awal pagi. Lebih kurang jam dalam pukul 2 pagi lah macam tu. Hajatnya nak sampai pagi lah ke rumah mak. Nak ajak mak pergi pasar untuk beli lauk. Hajat-hajat dekat hati ni nak makan sedap-sedap lah kononnya kan. Jadi saya pun baliklah seorang diri. Bukan tak biasa, sebab job keceruk mana pun saya dah biasa sangat dah memandu seorang diri ni. Dah macam ala small thing lah, small the pieces kata dia kan. Kalau job tu kena handle 2 orang, barulah saya akan bawa staff saya seorang untuk nak uruskan kerja-kerja saya lah. Jadi waktu hari tu pun cuaca baik, elok je kan. Kalau hujan pun adalah tengah-tengah jalan, itu pun hujan renyai je kan. Perjalanan sehingga ke Tapah, Alhamdulillah, biasa je. Tak ada apa-apa masalah, tak ada problem apa pun kan. Untuk seberapa lama saya dalam pemanduan saya ni lah, saya perasan hanya saya seorang aja di jalan itu membelah kegelapan malam. Macam tu. Dan lepas daripada Tapah, kan kita dah sampai, kita akan mendaki bukit sehinggalah sampai ke Ipoh. Dan jalan dia macam agak mendaki bukit lagi tu kan. Seingat saya waktu tu, kiri kanan jalan hanyalah hutan. Dan sekali-kala saya akan memotong lori yang besar-besar lah kat situ. Bas ekspres ataupun lain-lain kenderaan malam tu sangat jarang-jarang nak jumpa kat situ. Kalau ada pun hanya daripada arah yang bertentangan lah. Depan dan belakang saya hanya gelap dan lebuh raya yang membelah hutan belantara. Kan dah macam betul majalah 3 pula dia cakap kan. Sambil memandu tu saya pun pasanglah lagu dan ikutlah menyanyi sekali. Orang kata nak menghiburkan hati lah. Bohong lah kalau saya kata saya tak seram. Memang ada rasa seram tu sikit-sikit. Sorang-sorang, gelap pula tu kan. Kereta saya mula mendaki bukit lah. Dan kerana tak banyak kenderaan waktu tu, saya pun pasanglah high beam, lampu tinggi depan kan. Masa tu saya dah nampak dah latar Kinjang, tempat yang air terjun tu kan. Dah kira nak sampai dah dekat area Gua Tempurung lah, lebih kurang macam tu. Saya ingat lagi bila sampai dekat situ, lagu-lagu Aisyah dah mula kedengaran dekat saya punya MP3 player saya dekat dalam kereta lah. Sambil mendaki bukit tu, saya pun nyanyi lagu Aisyah lah konon-kononnya tu kan. Kadang-kadang kuat, melalak-lalak lah sehingga cantik ingat dunia kata dia. Jalan yang saya lalui waktu tu, jalan dia masihlah mendaki bukit lagi kan. Dan saya ingat pada satu tempat tu banyak betul pokok pisang liar yang tumbuh dekat tepi-tepi lebuh raya tu lah. Sedang asyik saya ni menyanyi kan lah, nyanyi lah kan, konon-konon nak menghiburkan hati yang seram ni konon-konon. Lampu kereta saya tersuluh pada satu susuk. Seperti seseorang baru je keluar daripada hutan pokok-pokok pisang tepi tu. Dan saya pun tukar sebab nampak macam orang. Jadi saya pun tukar lampu rendah. Dan bila semakin dekat, semakin jelas
Ia adalah susuk seorang lelaki. Terlompat-lompat tau. Dia macam memegang sesuatu yang berbalut dengan kain putih. Mungkin beg plastik. Dalam hati saya lah kata. Jadi mana ada manusia yang berani berjalan dekat tempat-tempat macam ni pada waktu tengah-tengah malam macam ni kan. So dekat tengah-tengah hutan, dengan gelapnya, dengan sejuknya, dengan bahaya mungkin ada binatang liar ke apa kan. Sah-sah lah. Itu bukan manusia. Terlompat-lompat pula tu. Dan bila dah semakin dekat dengan lelaki tu boleh menoleh pula. Allahu Akbar kan. Matanya berkilat-kilat tau bila disuluh memantulkan cahaya yang berwarna putih daripada mata dia. Kerana terkejut dengan saiz matanya yang agak besar, saya pun tekan minyak lah secara refleks tekan, nampak je terus. Tekan macam tu. Lelaki tu tiba-tiba berhenti tau. Dia berdiri tegak dekat tepi jalan tu dan matanya memandang tepat ke arah saya. Bila dah semakin dekat walaupun seimbas dengan jelas saya boleh lihat kenapa seluar dia kotor. Soal lelaki tu lah. Saya nampak jelas kaki kanan dia tak ada. Dan mata saya pun menyurut pula ke bungkusan yang dia pegang tadi. Dalam bungkusan tu, saya nampak jelas kaki terjulur sedikit. Macam dia bawa kaki dia sendirilah. Dan tapak kaki yang pucat tu, kekuningan warna dia, macam dah lama tangan. Macam tu lah mungkin. Sempat dia menyeringai. Bila saya betul-betul berada dekat tepi dia, Masya Allah, saya pun tak tahulah kenapa saya boleh gatal sangat nak memandang kan. Biasa dah nampak daripada jauh, terus tekan minyak jalan. Tapi saya boleh gatal pula time tu nak mandang-mandang kan. Jantung saya waktu tu dah duk-dak. Dan mula menyesal, tak tahulah sebab tak dengar nasihat mak kan. Kan mak kata balik biar jangan, biasanya lah mak kata balik jangan balik lelok malam, balik kalau boleh siang-siang sikit. Waktu tu saya punya terkejut dengan takut. Saya tekan minyak habis-habis. Pum. Memang tekan habis lah kata dia. Meluncur laju kereta saya. Meninggalkan entiti tu yang masih tercekat memandang saya daripada belakang. Dalam hati saya, ya Allah, janganlah kejar aku ataupun tumpang kereta aku time-time gini kan. Dan sekali-sekala saya tengok juga cermin pandang belakang. Intai-intai jugalah kan. Takut-takut kot dia ada kat belakang pula kan. Jahanam macam tu kan. Manalah tahu kot ada menumpang, kata dia. Alhamdulillah tak ada apa-apa pula kat belakang. Waktu tu saya dah istighfar banyak. Astaghfirullahalazim. Yalah, nak buatkan hati kita ni biar jadi tenang sikit kan. Waktu tu saya kuatkan volume radio. Dan cuba mengikuti lagu Aisyah. Lagu Aisyah ni dia punya, orang kata, favourite singer lah. Waktu tu dia dengar lah lagu Aisyah ni kan, sambil-sambil orang kata nak cuba hilangkan rasa takut dengan terkejut tadi setelah dia nampak ada entiti yang keluar daripada semak-semak tadi, daripada tepi hutan-hutan tadi. Jadi saya masih mampu mengawal takut dan kereta lah waktu tu kan. Alhamdulillah, walaupun saya memandu dengan laju dan dengan perasaan cuak tadi, tapi masih okey lagi. Sampailah saya ke kawasan Gua Tempurung. Dan kerana saya cam kalau nak sampai kat Gua Tempurung ni, dia ada satu jurang yang agak besar dan dalam tau. Jadi tibalah lagu Ambalamba. Saya tak pastilah lagu apa ni Ambalamba ni bila dengar music intro tu, saya kuatkan lagi. Mungkin ni lagu favourite dia saya pun kuatkan lagi lagu tu kerana saya suka sangat percussion lagu tu. Nyanyi kan. So dia just follow yang singer tu lah nyanyi. Sampailah ke tengah lagu tu yang ada suara lelaki Afrika tu dan ini adalah part kegemaran saya, kata dia. Dan saya akan ikut apa yang dia nyanyikan. Dan bila lepas chorus tu, saya tak pasti chorus dia macam mana penyanyi tu akan ulang sekali lagi sebut benda yang sama macam yang chorus tu ataupun orang negro tadi kata lah. Macam tu lah kata dia. Gayanya saya nak buka mulut nak menyebut bait-bait tu, tapi tiba-tiba dekat belakang saya dengar ada orang menyanyikan chorus tu. Tapi suara ni adalah suara lelaki. Betul-betul dekat belakang saya waktu tu. Bunyi dia macam sayup-sayup, tapi sangat jelas kedengaran. Suara lelaki bukan seperti suara Aisyah tadi Jadi terkejut pakcik nak kata dia. Tak dapat nak bayangkan. Semangat saya macam terbang melayang meninggalkan saya waktu tu. Mujurlah dalam terkejut tu, saya masih lagi mampu mengawal kenderaan saya lah.
Kalut dan gabra saya jadi waktu tu. Allahu Akbar. Tak dia, tak kita. Kita pun kalau saya jadi macam tu, tiba-tiba ada orang bisik kat kita punya telinga, tengah nyanyi-nyanyi kan. Tiba-tiba ada orang bisik lagu yang kita tengah nyanyi tu. Mak, tak macam hilang nyawa kejap rasa dia kan. Baiklah, saya sambung balik. Saya offkan radio tu dan mula membaca ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tak bestnya, benda tu boleh ikut saya baca, tapi bila ayat yang tak akhir tu, dia senyap tau. Dan tapi waktu tu bunyi dia macam sayup-sayup bila dia baca. Memang jelas seolah-olah dia sedang berada dekat tengah-tengah situ. Allahu Akbar kan. Dan ayat terakhir tu saya ulang sebanyak 7 kali. Dan sah, tak ada pun suara tadi tu mengejek ataupun meniru saya baca ayat kalimah daripada Allah SWT tu. Jadi tiba-tiba pula saya rasa kereta saya ni macam terhenyak sikit. Macam tu tau. Bunyi macam ada benda berat landing dekat atas bumbung. Biasanya dia macam tiba-tiba dia merendah macam tu kan. Saya bisik pula dalam, Allahu Akbar, apa benda pula ni kan. Astaghfirullahalazim, apa benda ni. Mungkin dia dapat hidu tau ketakutan saya waktu tu. Rasa takut mula menguasai diri saya tau waktu tu. Dah start dah macam tu kan. Jadi saya jadi seram sejuk dah. Dan dah buntu dah. Apa lagi yang saya nak buat ni kan, kecuali teruskan memandu sambil-sambil baca ayat kursi tadi sebanyak-banyak yang boleh saya boleh. Dalam beberapa minit tu, saya juga rasa kereta saya jadi berat. Tekan-tekan tak nak pergi, tekan-tekan tak nak pergi. Itulah. Hinggalah kereta saya mengeluarkan bunyi macam salah masuk gear. Macam tu lah agaknya. Padahal saya ni pakai kereta automatik tau, bukan pakai kereta manual. Menderam semacam enjin dia macam high ref macam tu kan. Tak cukup dengan tu benda dekat atas bumbung tu, dia mula ngetuk-ketuk bumbung kereta. 3 kali tau macam tu. Masa ni telinga saya dah berdesing-desing dah dengar. Saya kuatkan hati dengan berdoa semoga benda dekat atas bumbung tu tinggalkan saya. Janganlah kacau lagi, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Macam tu lah. Dalam ketakutan tu, saya pun jerit, janganlah kacau aku tak kacau kau. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi dalam nada yang mungkin lebih takut agaknya lah. Dalam saya berperang dengan ketakutan yang ada dalam jiwa saya waktu ni, dekat depan tiba-tiba ada suluhan lampu daripada sebuah lori daripada arah yang bertentangan lah. Dia daripada depan sana, saya bawa sini menjalankan, dia berkat high beam macam tu. Lampu tinggi tu beberapa kali dan horn daripada lori tu ten macam tu lah Jadi sekonyong-konyong tu, perasaan saya macam ada satu kain putih tau, dia melayang daripada sebelah kiri, dia pergi turun ke gaung dan hilang dalam kegelapan malam waktu tu. Dan semuanya tersuluh daripada lampu lori yang ada kat depan tadi tu lah. Terima kasihlah pada pemandu lori tu. Alhamdulillah. Kalau tak ada, tak tahulah. Allah saja yang balas jasa budi awak ni, kata dia. Bila dia singan telinga tadi hilang, saya nampaklah Bukit Batu Kapur yang menandakan dah dekat-dekat dengan Ipoh waktu tu. Saya bersyukur sangat pada Allah SWT kerana masih lagi diberi kekuatan untuk nak memandu ni. Kalau tak kuat, mana mungkin saya dengan kereta ni dah sama-sama dah terjun gaung dah dua-dua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata dia kan. Dan Alhamdulillah, saya pun selamatlah sampai dan sempatlah bawa mak saya pergi pasar pagi tu. Benda ni saya tak ceritakan langsung pun pada mak. Sebab apa tau? Kalau tak, memanglah kena letih habis-habis, kata dia. Tapi sampai sekarang saya masih lagi memandu sendirian ke mana-mana. Masih lagi orang kata tetap dengan keberanian gitulah. Tapi bila saya balik kampung, saya takkan lupakan peristiwa yang berlaku malam tu. Dan harap anda semua enjoy dengan kisah seram Malaysia pada kali ini. Yang pertama ni, saya nak sambung dengan kisah seram yang kedua. Jadi, stay tuned.
Baiklah, kita sambung dengan kisah yang kedua ni dengan tajuk dia Jalan Baling. Balik? Bukan. Jalan Baling. Dekat Kerik Perak macam tu Jadi tanpa buang masa, mari kita teruskan. Macam pasangan berkahwin yang lain, aku pun turut tak nak laku kita tukar nanti kena marah ni. Saya pun turut teruja bila beraya di tempat orang tau. Yelah, asyik beraya dekat kampung sendiri je kan. Nak juga beraya dekat tempat orang. Jadi, nak pula ke Kelantan. Memanglah sangat-sangat meriah bila time hari perayaan. Tapi, oleh kerana hari sebelum raya tu saya masih lagi bekerja, jadi kami mengambil keputusan untuk bertolak jam 2 pagi untuk mengelakkan jam. Bukan dia seorang, semua orang banyaknya kalau bila nak ambil keputusan nak mengelakkan jam ni je, mesti ambil jalan keluar pukul 2 pagi. Klise sangat kan? Kami ni dari Kedah melalui jalan Pengkalan Hulu dan memasuki Kerik. Dan dalam setengah jam perjalanan macam tu, saya dah start merasa tak sedap hati tau. Jadi, rasa macam ada sesuatu dekat sebelah kiri cermin kereta, iaitu cermin sebelah saya lah, cermin kereta belah penumpang kan. Bila tengok daripada ekor mata, macam jeling-jeling gitu kan, nampak macam ada kain putih tau berterbangan. Sudah kata dia kan, takkanlah dia pun nak tumpang balik Kelantan juga kan. Jauh lagi perjalanan ni, baru nak mulakan perjalanan. Dan saya pun toleh lah ke arah cik husband saya kat sebelah. Masa tu husband saya pula tengah sibuk nak tukar-tukar siaran radio. Sebab dah start tak dapat, kita dah lalu kawasan pedalaman kan. Jadi siaran radio tu macam hilang-hilang waktu tu. Jadi siaran tu pun dengar macam tak dengar je gitu. Lepas tu, bila saya tengok balik ke cermin sebelah kiri saya ni, saya nampak. Apa yang saya nampak tau? Saya nampak kelibat macam manusia tu duduk bercangkung dekat atas divider jalan kat situ. Dia dengan pakaian lusuh warna putih. Masa tu saya tak rasa takut lagi tau. Sebab tak terlintas pula dalam hati ni ataupun dalam kepala ni nak kata hantu. Tak hantu. Jadi husnuzon je lah kan. Mungkin orang yang kereta dia rosak ke apa dekat tepi jalan tu yang duduk kat tepi jalan. Tapi bila fikir balik, tak nampak pula kereta dia kat situ. Saya pun mengambil keputusan untuk abaikan je lah kan. Malah nak mikir. Jadi selepas pada naik je ke Kerik tu, maksudnya start mendaki lah kan jalan dia tu banyak belok-belok tau. Kiri kanan kan. Masa tu saya memang dah nampak yang husband ni macam dah ngantuk je ni kan. Boleh ke tak boleh ni drive kan. So, jadi saya pun cakap dengan dia, berhenti dulu lah kata dia kan. Berhenti dulu, kita relax dulu, awak tidur dulu, kata dia gitulah kan. Tidur kejap. Kawasan kat luar masa tu macam biasalah, berkabus tebal, sejuk je rasa suasana waktu tu lah. Dan waktu tu dekat sekeliling kawasan tu tak ada orang berhenti pun. Dan kereta yang lalu situ pun memang kurang sangat. Ingat lagi masa ni suami saya memang duduk sebelah ni, dah tidur dah pun, dah tak sedar dah. Saya ni pula jenis memang yang susah nak tidur kalau bukan tidur kat atas tilam. Jadi saya pun ni duduk terkebil-kebil, mata terkebil-kebil, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Mata tu gatal pula nak tengok kiri kanan kan. Lepas tu, dekat yang tempat kita orang berhenti ni, depan tu macam ada satu pondok tau. Tapi pondok tu macam dah lama dah kena tinggal macam tu. Lepas tu, bila tengok lama pondok tu, nampak macam ada orang terkeluar kepala. Dia terjuntai, dia macam mengintai-ngintai macam tu lah. Macam orang tengah main haci-haci, orang kata menyorok-nyorok tu kan. Duk kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. Dia macam ngintai-ngintai. Masa ni saya perhati lagi kecil-kecil kan bicik mata, tengok betul ke ni. Bila saya amati betul-betul manusia ataupun kelibat yang belakang pondok tadi tu macam keluar tau daripada situ. Dia pun berjalan. Dan bila dia keluar dan berjalan tu, dia menuju ke arah saya. Ya Allah. Saya pula waktu tu dalam hati dia dah perasan ke apa saya perhatikan dia ni daripada tadi kan. Terus saya pun, bangun gitulah kejutkan suami, kata dia kan. Sebab waktu tu memang saya ni muka dah pucat dah tak ada darah dah kat muka. Nak tahu tak sebab apa? Masa dia jalan nak menuju ke arah kereta kami ni, dia pelan-pelan sambil jalan tu dia cabut kepala dia, lepas tu dia pegang itu tau.
Jadinya memanglah saya tak tahu dah nak buat apa. Memang kejutkan suami lah, cepat-cepat suruh gerak. Memang dah gerak, dah takut sangat dah waktu tu kan. Takkan nak tunggu sampai dia cabut kaki pula, cabut tangan sebelah. Memang jahanam lah kata dia kan. Jadi saya pun dengan suami ni kejutkan suami pun start kereta jalan terus. Dan bila dah sampai dekat puncak Titiwangsa tu, saya pun minta lah suami saya ni berhenti kejap. Sebab saya punya perut ni rasa mula-mula pula time tu. Biasalah, bila buka puasa kan, memang macam-macam masuk dalam perut tu kan. Semua benda kita makan. Konon-kononnya tak nak berhenti kat tengah malam nanti, sebab dalam perjalanan tak nak berhenti. Nanti orang kata yelah mengganggu perjalanan. Tapi last-last terpaksa juga berhenti sebab perut saya waktu tu dah mula meragam. Sampai je kat RNR perhentian tu, tibalah kat situ, kawasan dia dah macam lengang sikit tau. Dia memang lengang lah kawasan tu kan. Saya rasa dekat situ ada dalam 3-4 biji kereta je yang ada park dekat depan tandas tu. Saya pun cepat-cepat lah keluar kereta pergi cari tandas kan. Berlari-lari pergi tandas kan. Okey dah sana. Sampailah time dah masuk kat dalam tandas tu. Kat tandas kan ada cermin tu kan. Saya nampak tau, ada makcik belakang dia, dekat belakang saya lah, muka macam sayu je kan, berdiri kat belakang saya waktu tu. Time tu saya senyum je lah kat makcik tu kan, senyum sikit kan. Orang kata hormat orang tua, bukannya orang kata murah dengan senyuman. Tidak, kita hormat. Kita senyum tu tanda kita hormat. Jadi saya senyum melalui cermin yang dekat depan tu kan. Tapi dia tak balas pun, dia buat muka dek je gitu kan. Mungkinlah dia ni dah tengah tak tahan sangat dah kot, dah nak melepas hajat kan. Ataupun dia ni pun baru bangun tidur. Maklumlah, waktu tu pun jam dah pukul 4 pagi kan. Jadi kita kena berhusnuzon lah. Jadi lepas saya settle saya punya hajat semua, saya pun basuh-basuh tangan. Jadi saya tiba-tiba saya nampak macam ada kelibat putih tau melintas kat belakang cermin. Macam tu. Tapi waktu tu saya macam tak berapa fokus sangat, sebab saya basuh tangan, saya pandang tangan saya kan. Jadi perasan lah macam ada macam tu kat belakang. Dia pakai kita punya pandangan mata yang orang kata nampak kelibat macam tu. Saya dah settle basuh tangan apa semua. Saya pun keluar cepat-cepat lah saya pun jalan lah kaki cepat-cepat pergi ke kereta tu. Alih-alih saya nampak makcik tadi tu dekat kursi tau. Ada satu kursi dekat tempat R&R tu, dia tengah duduk makan kuaci kat situ. Saya ingat nak pergilah tegur, orang kata nak bertegur siapa, nak beramah mesra gitulah. Tapi bila fikir-fikir balik, tak payahlah kan. Sekarang entah bukan orang, entah ya entah tidak kan. Jadi saya pun straight lah pergi ke kereta. Saya pun gerak suami saya, Beh, orang dah siap dah Beh, jom kita pergi. Kata dia macam itulah kan. So laki saya pun keluar kereta kejap, pergi basuh muka gitu gini kan, bagi dia segar sikit. Dia pun sambunglah perjalanan kami balik. Kalau boleh sebenarnya kita nak cepat sampai. Bukannya apa, esok kan nak raya, nak iron baju raya lagi, nak prepare tentang barang-barang nak raya lagi kan. Maklumlah, dalam hati ni tengah melonjak-lonjak. Orang kata nak excited sangat lah nak beraya besok ni kan. Tak menyempat-nyempat rasa nak menyampaikan kat sana tu. Jadi kami pun mulakan perjalanan menurun pendakian tu. Dan keadaan waktu tu memang gelap yang amat sangat, tanpa lampu jalan langsung tau kat situ. Lepas tu atas jalan tu banyak daun-daun kering berterabur. Serius macam jalan dalam cerita filem, tak silap saya filem Kara yang berterabur je daun ni, memang seram habis lah. So macam jalan tu macam tak ada orang pun pernah lalu. Mungkin time tu jam pun dah waktu tu dah dekat pukul 5 lebih dah. Jadi mungkin tak semua, mungkin lah orang-orang yang lain ni dah selamat sampai ke destinasi lah. Sebab saya nak mempositifkan diri saya, sebab jalan tu waktu tu memang tak ada kereta lain pun lalu, cuma saya seorang je. Jadi orang semua dah sibuk prepare nak subuh agaknya lah kot kan. Husnuzon lagi lah waktu tu kan, masih lagi berhusnuzon. Sampailah satu selekor tu ada terowong tau, dia macam terbuka sikit terowong. Tapi tak pasti jalan ni sekarang ni ada lagi ke tak tahu. Bukan sebab lama tak balik sebab sekarang kita orang dah duduk kat Ipoh. Jadi kita orang banyak gunakan laluan Cameron, Gua Musang. Jadi dah tak lalu lagi jalan Gerik ni. Jadi lebih kurang 1 kilometer sebelum memasuki terowong tu, kami dah mula slowkan kenderaan lah. Sebab depan kenderaan kami waktu tu ada lori hantu. Ada satu lori yang besar. Bukan lori hantu yang ada hantu, lori yang bawa tanah tu. Jadi kita panggil tu lori hantu lah Jadi bila dah keluar terowong tu,
Yang husband saya ni dah prepare lah nak memotong. Dah keluar je terowong tu, dia dah drop gear, orang kata nak start memotong lah. Kiranya sebab lambat ya, sebab lori ni biasalah, lori kalau ada heavy, ada load, dia memang slow kan, memang tak boleh bawa laju pun sebenarnya. Kebetulan waktu tu tengok depan line clear, memang boleh potong. Husband saya pun drop gear, dah start nak memotong lah tu. Bila dah start nak memotong tu, kira dah macam suku tau ekor lori tu. Tiba-tiba ada lori hantu daripada arah bertentangan. Ada satu biji lori daripada depan pula bertentangan. Bayangkan jalan tu ada 2 lorong je tau. Satu lorong untuk setiap laluan ataupun setiap haluan. Satu nak ke sana, satu nak datang ke sini lah. Masa kami potong tu, garisan putih tu dia double line lah. Maksudnya memang tak boleh memotong kat situ. So memang salah kita orang waktu tu kan. Tempat tak boleh memotong, kita nak memotong juga kat situ. Masa tu ya Allah, saya dah mengucap habis dah. Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Macam tu lah. Dia terkejut. Orang kata dah takut sangat kan. Fikir waktu tu dalam kepala otak tu dah fikir, dah tak sempat raya lah, tak fikir nak matilah, fikir dosa dah macam-macam dah mengimbas kembali kan. Tiba-tiba dekat depan tu ada 2 line tau. Maksudnya satu line ni untuk daki dan satu line ni untuk motong. Maksudnya jalan tu terbuka 2 lah. Terus kami rasa Alhamdulillah, Allah memang selamatkan kami lah malam tu kan. Sebab kalau tak memang dah kena bahan dah dengan lori tu. Tapi guess what, 2 lori hantu yang tadi tu, maksudnya yang kami potong dan yang berhadapan dengan kami tu, tiba-tiba hilang. Tak ada, hilang. Kata dia. Waktu tu saya rasa macam pelik tau. Sebab rasanya tak sampai 5 minit pun lagi. Sebab tadi lori ni bukannya main slow lagi kan, tiba-tiba hilang ni dalam sekelip mata. Pap, terus hilang macam tu, tak nampak terus. Jadi saya pun pandang husband, dan husband pun pandang saya waktu tu. Masa tu memang rasa dah tak sedap hati dah meremang dah. Dan saya suruh, jalan cepat sikit kata dia gitulah. Suruh suami dia pecut sikit. Last kami sampai dekat sepadan Perak dengan Kelantan tau. Tak ingatlah ada apa, jeli kot kalau tak silap saya Masa tu pun dah azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga solat sekejap kan, berhenti dekat masjid kat situ dan teruskan perjalanan ke Kota Baru. Dan semua ni memang pengalaman yang sungguh tinggalkan kesan pada diri saya, jiwa saya. Memanglah terkesan sangat-sangat. Sampai next raya, memang kami tak akan lalu dah jalan ni, kata dia kan. Dah serik dah. Bagi siapa yang rancang nak memandu waktu jam 2 pagi tu, silalah buat preparation dengan CD-CD mengaji ke, CD-CD zikir ke, untuk korang buat pendinding, kata dia. Dan jangan lupa bawa kenderaan dengan berhemah dan berhati-hati. Orang kata, lagi satu saya tambah, kena sentiasa cool, tenang. Walau apa pun yang terjadi, jangan gabra, jangan gelabah, bawa relax. InsyaAllah, semoga dengan doa-doa kita semua, Allah makbulkan, Allah pelihara kita semua. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk kali ini. Harap anda semua enjoy dengan cerita ni kan. Saya pun cuba buat yang terbaik untuk anda semua, InsyaAllah. Jadi sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe ke channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya kan. Korang tekanlah subscribe tu, tekanlah. Sebab saya tengok view ada, tapi yang subscribe tu kurang sikit kan. Bantulah Jadi setiap subscribe yang anda bagi ataupun anda tekan tu adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik, yang berkualiti untuk anda semua tonton, InsyaAllah. Jadi yang baik tu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.